Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan di mana saja anda berada di Malaysia, baik di Singapura yang orang kata dapat menonton Al-Kuliah pada petang ini. Kami mengucapkan tahniah dan syabas kepada anda sebab cuba memperbarui amalan kita supaya hampir dengan Allah, hampir dengan syurga dengan cara kita mendekati majlis-majlis ilmu walaupun kita jauh di mata tapi dekat di hati. Al-Kuliah tetap bersama dengan anda dan saya faham ramai peminat-peminat Al-Kuliah sebenarnya yang sedang menonton Al-Kuliah, apatah lagi melihat tajuk-tajuk yang kita bahaskan ialah tajuk-tajuk yang sehari-hari yang memang berlaku dalam hidup kita. Apatah lagi hidup kita ini sementara sahaja dan banyak pancaroba, banyak dugaan, banyak ujiannya. Maka dengan sebab itu kita kena sentiasa ada ilmu pengetahuan untuk menghadapi kehidupan ini yang seketika sahaja. Jadi tuan dan puan, pada petang ini kita akan bicarakan satu tajuk yang memang sangat-sangat penting dalam hidup kita. Sebab kita hidup ini bukan sekadar dibiarkan begitu saja oleh Allah Ta'ala, tetapi ada orang kata musuh-musuhnya yang cuba menyelewengkan kita, menyelewengkan akidah kita, menyesatkan amalan kita, melaga-lagakan hidup kita dengan orang lain, dengan sanak saudara, dengan keluarga, dengan isteri dan sebagainya yang bernama syaitan. Laknatullah. Syaitan ini dikutuk oleh Allah. Sebab kita sebut a'udzubillah minasyaitanir rajim. Syaitan ar-rajim itu yang direjam, dikutuk, dilaknat oleh Allah dan dia berjanji dia akan sesatkan kita sampai pada hari kiamat. Tuan-tuan dan puan, macam mana kita nak menghadapi mereka? Mana senjata kita? Senjata kita tak lain tak bukan tuan-tuan dan puan. Pada petang ini kita cerita senjata kita iaitu pembakar syaitan. Bukan pembakar roti ya. Pembakar roti lain kali. Ini pembakar syaitan. Tuan-tuan dan puan. Jadi itulah maklumat sedikit sebanyak siapakah dan apakah pembakar syaitan. Tak lain tak bukan perempuan ini Al-Quran Al-Karim. Di depan sini Al-Quran dan terjemahan. Dan ini ada ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim. Kalamullah. Inilah pembakar syaitan dan perempuan. Kita cuba bakar syaitan dengan ayat-ayat ini. Bukan dengan jampi, serapah mentera yang tak apa-apa yang kita import dari mana. Entah yang tu tak bagus. Yang ni kita ambil. Jadi tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah SWT. Sebelum itu saya nak perkenalanlah dengan penonton kita. Dari jauh tuan-tuan datang ni. Dari jauh. Daripada Perlis. Iaitu siapakah mereka? Dan mereka ni penonton daripada penghuni Rumah Seri Kenangan Kangar Perlis. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah, penuh studio kita pada petang ini. Sentiasa penuh lah. Tiap-tiap minggu mesti ada lah penonton-penonton yang memang sedang queue sekarang. Tahniah kepada anda. Dan juga tuan-tuan puan bersama saya siapakah yang akan mengisahkan, menceritakan, mengupas tajuk pembakar syaitan. Tak lain tak bukan orang kata pengamal perubatan Islam yang sedang meletup sekarang namanya, yang sedang bersinarnya bintang-bintangnya itu yang bahagia Ustaz Syarhan Syafi'i, pengamal perubatan Islam Pusat Rawatan Sinar Zamdurani. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan puan. Dan untuk makluman anda semua, kalau anda berada di rumah, anda boleh hantarkan SMS dan emailkan kepada kami soalan-soalan yang berkaitan dengan pembakar syaitan yang berkaitan dengan tajuk ini. Siapa yang hantar email soalan yang berkaitan dengan tajuk ini yang menepati, kami akan pilih dua saja untuk mendapat sumbangan hadiah tajaan daripada Pustaka Salam yang telah bermurah hati untuk menyumbang kepada kita semua kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i sebanyak 8 jilid. Banyak tu, 8 jilid. Yang ni anda akan dapat percuma tanpa perlu bayar apa-apa. Cuma tanyakan soalan yang berkaitan, yang hebat-hebat, yang bisa-bisa kepada Ustaz Syarhan. Jadi Rabbana, terima kasih Pustaka Salam dan juga kepada Di Hatiku. Kita juga ucapkan tahniah kepada produk Di Hatiku. Ada jusnya, ada kopi gojinya, bermacam-macam lagi dan perempuan untuk kesihatan kita. Maklumlah tubuh kita nak pakai lama. Aminulah yang jenis buah-buahan yang telah dijuskan. Depan saya pun ada gelas kopi goji ni. Okey, tuan-tuan puan, teruskan lagi. Terima kasih kepada Galeri Ilmu Sdn Berhad yang telah menaja dua buku ini yang tersohor, iaitu Anis dengan Asuh. Ni saya suka dua-dua ni. Anis dengan Asuh, bukan nama tu suka, tapi buku ni suka. Saya suka buku ni. Anis dengan Asuh memang banyak maklumat-maklumat yang penting. Dan ini pun ada cerita-cerita buat syaitan ni. Ada gambar syaitan. Okey, untuk adik-adik semua. Dan terima kasih kepada produk kesihatan Aifa Health Sdn Berhad yang sudi bersama dengan Al-Kuliah Sabah Minggu untuk menaja kepada hadiah kepada penonton-penonton dalam studio
pada petang ini dan petang-petang yang sebelumnya. Okey, tuan-tuan dan puan, tanpa buang masa kita teruskan kepada soalan pembuka tirai bersama Ustaz Syarhan Syafi'i. Ceritanya tak lain tak bukan pembakar syaitan yang patut dan wajib kita bakar dia. Jangan sampai ada kita membela dia, ada kita simpan dalam rumah kita bakar dia, tuan-tuan dan puan, biar hidup kita ihdinas siratal mustaqim, lurus kita dapat ya. Okey, Ustaz, cerita bab Al-Quran, Ustaz, tuan-tuan. Ya, cerita Quran ni bukan sekadar untuk bacaan, bukan sekadar untuk maklumat sahaja, tuan-tuan, tapi banyak mukjizat Quran ni boleh kita gunakan. Termasuk juga untuk membakar syaitan. Kalau kita buka surah Ar-Rahman memang ada cerita kalamullah, Al-Quran boleh membakar syaitan. Jadi kita minta Ustaz Syarhan kupaskan tentang bagaimana kalam suci ini boleh membakar syaitan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahil qail wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Sadaqallahul azim. Yang berbahagia Ustaz Fauzi, sahabat saya, sidang penonton di studio yang teristimewa yang berada di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apabila kita ingin mengupas bagaimana Al-Quran yang dikatakan al-mu'jizat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bukan saja menggerunkan manusia, malah menggerunkan juga di kalangan jin. Jin kagum dengan Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan. Jin teruja dengan Al-Quranul Karim, tuan-tuan dan puan-puan. Sebagaimana pengakuan jin, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Quran kata aku terkejut dengan kalamullah ini. Aku tak pernah tengok mukjizat seumpama ini. Dan disebut lagi dalam Al-Quranul Karim, wa is-sarafna ilaika nafaran minal jin yastami'unal Qur'an. Ada sekumpulan jin mendengar Al-Quranul Karim. Mereka suka mendengar Al-Quranul Karim. Jin Islam suka mendengar Al-Quranul Karim. Sebab Al-Quran ini merupakan mukjizat kepada semua. Ayat yang saya baca tadi nak menunjukkan kepada kita bahawa Tuhan nyatakan kepada kita, sesungguhnya aku turunkan Al-Quran itu, ada ayat-ayat penyembuh dalam Al-Quran itu. Wa alima man alimahu wa jahila man jahilahu. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Yang tahu tu memang tahu Al-Quran tu ubat, yang tak tahu tu memang dia tak tahu. So kamu kena tanya orang tahu, sekiranya kamu tak tahu bagaimana nak menggunakan Al-Quran itu untuk merawat penyakit. Ada yang kita jumpa mereka rebus Al-Quran dalam periuk besar di satu perkampungan. Kita tanya mengapa kamu merebus ayat Al-Quran ini? Wa nunazzilu minal Quran. Dia kata tidakkah Quran itu syifa? Aku minum air Quran itu salah. Mereka bakar ayat Quran, dia memakan abu Al-Quran untuk sembuh, itu salah. Maka ulama berpendapat, ittifaq ulama berpendapat bahawa Al-Quran ini adalah merupakan ubat kepada rohani dan jasmani, fizikal dan spiritual. Al-Quran ini juga boleh mengubati penyakit-penyakit yang tidak ada jin. Al-Quran ini sememangnya boleh merawat, Al-Quran ini sememangnya boleh membakar jin yang ada dalam tubuh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana disebut dalam surah Ar-Rahman ayat 33 sampai 36. Yursalu alaikuma syuwazum min narin wa nuhasun fala tantasiran. Jin akan dibakar oleh ayat Quranul Karim sehingga hangit. Hebat ayat Quran ini, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab ayat Quran ini, Al-Quran ini boleh mengubati penyakit. Wa idza sumiyal insan yatakawwanu min amrayni. Apabila dinamakan manusia, manusia itu terdiri daripada dua unsur, tuan-tuan dan puan-puan. Pertama, jasmani. Jasmani ada makanan dia. Makan, minum, makan buah durian, buah limau tu makanan jasmani. Makanan rohani, ada makan dia, zikir, sembahyang, puasa tu makanan rohani. Penyakit pun sama, ada penyakit rohani, demam, sakit kepala, jantung, migrain dan sebagainya. Ada penyakit rohani, penyakit jiwa, hasad, dengki dan sebagainya. Maka Al-Quran ini datang syumul. Kedatangan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebenarnya merupakan mukjizat, sehingga kan Al-Quran mencabar, qul la in ijtama'atil insu wal jin ala an ya'tu bimithli hadzal Quran la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira.
Katakanlah wahai Muhammad, jika dikumpulkan jin dan manusia. Sebab apa ulama kata dia mendahulukan jin baru manusia? Sebab jin ni ramai pada manusia. Jika dikumpulkan jin dan manusia, manusia daripada zaman tu Adam, jin daripada zaman Azazil dan Ifrit, dikumpulkan semua ala an ya'tu bimithli hadzal Quran, untuk membawa datang seperti Al-Quran ini. La ya'tu nabi mithlihi. Mereka tidak boleh bawa datang walau kana ba'duhum li ba'din zahira, walaupun kedua-duanya itu bekerja sama. Itulah kita tengok Ustaz Fauzi, betapa hebat Al-Quran ini dalam merawat. Al-Quran tidak ada tandingannya. Al-Quran adalah sememangnya mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita semua. Okey, terima kasih Ustaz. Saya teruja jugalah mendengar kepuasan Ustaz tadi tentang macam mana orang kata iblis dan syaitan pun boleh teruja dengan Quran. Memang tuan-tuan, itulah kisah sebenarnya. Okey Ustaz, tapi ada orang tanya Ustaz, kalau syaitan tu kita faham disebut khalaqtani min narin, iblis pun kata aku dicipta dari api. Khalaqtani min narin, syaitan macam juga api, jin semua api. Orang tanya Ustaz, macam mana syaitan tu nak dibakar sedangkan dia pun dah api dah. Kalau api bakar dengan api tak rasa apa-apa Ustaz. Kalau kita kena api sakit Ustaz, melecur. Ya. Tapi kalau syaitan dibakar dengan api, apa kesudahannya Ustaz? Apa nak jawab Ustaz tentang kisah ini? Syaitan dibakar. Silakan. Okey. Satu persoalan yang bagus. Soalan itu pernah saya dengar juga di telinga saya. Ustaz, bagaimana Ustaz tahrikul jin, membakar jin dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Kita rakam CD ayat-ayat membaca Al-Jampi untuk membakar Al-Quran, perubatan melalui gema. Sedangkan jin itu daripada api, macam mana dia nak terbakar? Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum itu saya nak tanya, saya nak hurai satu salsilah iblis dan jin dan manusia ini. Qala ma mana'aka alla tasjud iz amartu qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ini asal usul cerita dia. Kena faham cerita ni. Ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Adam itu tok moyang kita dulu, Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan iblis supaya sujud kepada anak Adam. Sorry ya Allah, aku tak mau sujud pada anak Adam. Khalaqtani min nar, aku dijadikan daripada api, wa khalaqtahu min tin. Adam dijadikan daripada tanah, aku lebih kuat daripada tanah. Dalam masa yang sama tuan-tuan dan puan-puan, dia lupa bahawa tanah boleh memadamkan api. Kita lebih hebat daripada mereka. Kalau mereka daripada tanah, kita daripada api, nescaya kita tidak boleh berkumpul di studio ni pada hari ini. Mereka lebih kuat. Orang sakit berluar luasa. Jadi secara logiknya, persoalan Ustaz Fauzi tadi, kita kena faham betul-betul bahawa wa khalaqal janna min marijin min nar wa khalaqal adam min turab. Adam dijadikan daripada tanah. Asalnya tanah. Dulu daripada tanah, sekarang bukan tanah lagi manusia. Kita berbentuk jasad daripada tanah itu, dan manusia pun kena tanah, manusia sakit. Sebagai contoh, kita ambil tanah, kita gumpa-gumpa buat sebesar gelas ini, kita baling. Sakit tak? Sakit. Rasa sakit. Begitu juga apabila manusia mati masuk dalam kubur, dimakan oleh tanah. Jin pun begitu. Asalnya daripada api. Sekarang ni bukan api lagi. Berbentuk jasad yang tidak bisa kita lihat dan tak bisa kita rasa kecuali orang-orang tertentu saja. Jadi secara mantiknya kita jawab bahawa dulu Adam daripada tanah, Adam kita sekarang pun apabila dibaling dengan tanah kita sakit, begitu jugalah jin walaupun daripada api. Kita bakar dengan ayat suci Al-Quran ini, nescaya mereka akan terbakar, mereka akan lari, dan senjata pembakar yang paling utama sekali yang 5 kali sehari kita dengar ialah laungan azan. Laungan azan tu hebat tuan-tuan dan puan-puan. Boleh membakar iblis, sehingga kan dalam satu hadis sahih Nabi menyatakan kepada kita, apabila iblis kedengaran azan, pecah berkecai muka iblis. Sebab tu iblis ni tak suka tinggal tepi-tepi masjid. Iblis suka tinggal di hutan belantara, lautan, angkasa raya sebab tak dengar azan. So beruntunglah penonton-penonton sekalian yang rumahnya di tepi masjid, yang kedengaran mengaji 5 waktu, apatah lagi kedengaran azan. Rumah tuan-tuan dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak dimasuki iblis laknatullah. Okey, terima kasih Ustaz. Itulah tuan-tuan perempuan. Saya pun ada teruja juga Ustaz. Sebab kadang-kadang ada orang pergi masjid, dia tidur, dengar azan subuh kat lari habis. Tu syaitan barangkali kot.
Tuan dan puan-puan, kita fikir banyak kali ya. Barangkali saya sebut ya. Apa pun puan-puan, kita nak lihat bagaimana Al-Quran itu menjadi rawatan kepada penyakit-penyakit gangguan makhluk halus ini. Kita akan buat demo sebentar nanti. Kita akan tunjukkan macam mana. Apa pun, kita berehat seketika. Jumpa sekejap lagi. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan, terima kasih anda setia bersama dengan kami. Memang anda akan merasai keajaiban, kemukjizatan Al-Quran Karim dalam membakar syaitan selain daripada mukjizat, orang kata apa, memberikan ketenangan, memberikan kesejukan di jiwa kita dan juga mendatangkan pahala kepada kita. Apapun kita lihat bagaimana sebenarnya Al-Quran itu perlu kita baca dan perlu kita hafal, perlu kita hayati, sebab kita tak perlu benda yang lain-lain tu. Menurun ke duk puja panglima-panglima mana ke, puteri tu puteri ni, fuh kanan fuh kiri untuk menghalau syaitan. Tak payah tuan-tuan. Al-Quran dah ada dah, dibekalkan oleh Allah Taala untuk kita semua anak-anak Adam alaihissalam. Apa pun kita terus dengan Ustaz Syarhan untuk melihat bagaimana demo merawat pesakit menggunakan ayat-ayat suci kalamullah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbana. Amin ya rabb. Okey dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين قال فاخرج منها فإنك رجيم قال فاخرج منها فإنك رجيم قال فاخرج منها فإنك رجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Okay, Hilmi, mari azan.
Bismillahirrahmanirrahim. Ilmi bagi azan. Bismillahirrahmanirrahim. Azan kat telinga dia sekejap. Kita tengok keberkesanan azan dalam rawatan. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Setelah kita tengok kehebatan azan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak kat telinga mulut. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Okey Ustaz Syarhan, boleh kalau saya boleh mencelah ya. Kalau kita lihat ada semacam ada bentuk harimau tadi dengan mencengkamnya, dengan cara melompatnya. Barangkali bagaimana boleh jadi macam ni? Adakah dia belajar ilmu-ilmu berkaitan silat harimau ke dan sebagainya? Silakan Ustaz. Okey, kemungkinan kita kena ingat bahawa harimau ini merupakan sesuatu yang ditakuti oleh manusia. Jadi jin ni suka berbentuk harimau. Apa saja jin boleh berbentuk kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi binatang, ular, kala, jengking, harimau, jin boleh membentuk. InsyaAllah lepas ni kita akan tengok. Kita bius dia sekejap. Lepas ni kita akan baca ayat suci Al-Quran. Bagaimana kita tengok Al-Quran itu boleh bakar jin yang ada dalam tubuh dia dengan cara dia kesakitan. Mungkin penonton di luar sana tak pernah tengok. Tapi bagi saya biasa. Dan selepas ini kita akan baca ayat-ayat yang dia sakit. Kita akan azan sekali lagi di telinga. Kita tengok reaksi apa yang berlaku dan kebarangkalian yang berlaku pada adik ni. Yang pertama sekali saka harimau. Itu yang pertama. Yang kedua dia ada belajar silat. Tapi tak pelepah tok guru mati ke apa ke. Yang ketiga memang dia masuk hutan ke PLKN ke. Tiba-tiba terkena dalam hutan buat balik rumah. Dia akan jadi macam ni lah. Sebagai contohlah, pergi Kelah ke kat mana kat hutan ke, bila jadi dia akan jadi macam ni. Okey, mi azan sekali lagi. Kat telinga, tak kat telinga, berbusa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح Nak keluar. حي على الفلاح Suara dia berubah Fauzi menjadi perempuan. Allahu Akbar. Nak keluar ke tak nak keluar? Aku nak keluar. Kasar pula. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahasibtum annama. Kenapa boleh tiba-tiba saat dia keluar suara perempuan? Ya, itulah jin yang pinjam tubuh dia. Mungkin bercampur banyak, jin lelaki, jin perempuan. Semua bercampur. Dan suaranya macam bahasa Thailand ke siap sikit bercampur. Sebab apa? Sebab bila jin meminjam lidah manusia itu, maka jin boleh buat pelbagai cara. Ini nasib baik keluar bahasa ni, tak keluar bahasa-bahasa pelik lagi kan? Ya. So yang harimau dah keluar, yang lain, yang tinggal dua baki lagi. Suara lelaki tadi dengan suara perempuan tadi. Kimi azan sekali kat telinga. Satu lagi Ustaz, sambil dia azan, boleh tak kalau kita berinteraksi? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu suara Doraemon juga. Dekat telinga. Sebenarnya Ustaz, dalam masa yang sama, ada lagi penonton kita yang
kena serang juga. Ya. Barangkali ada interaksi dia ada antara pesakit di sini dengan pesakit yang Ya. Memang betul Ustaz Fauzi. Bila benda ni ada dalam tubuh, nescaya dia ada network di kalangan dia lah. kalau tuan-tuan perhatikan di visual sekarang di TV anda, memang ada pesakit lain juga sedang dirasuk. Kesan azan dan Al-Quran tadi dia pergi ke semua orang yang berada dalam studio. Dia cakap. Hayya 'alal falah. Okey. Ustaz, tolong bantu Ustaz. Kenapa Ustaz dia mencakap tadi Ustaz? Harimau lah. Harimau. Dia mencakap, memusnahkan diri dia sendiri. Sebab dia suka melakukan kecederaan pada manusia itu sendiri. Satu lagi Ustaz, katakanlah penonton-penonton kita yang sama ada dia uzur ataupun dia memang tak boleh nak baca Quran atau sebab dia mu'alaf dan sebagainya, dia baca terjemahan saja dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Adakah beri kesan kepada pesakit yang dirasuk oleh syaitan tadi tu? Boleh memberi kesan dengan syarat keikhlasan. Dan Baca bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena ingat Al-Quran ini dalam bahasa apa pun diterjemahkan, dia tetap mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran pergi dalam orang Cina, bahasa Cina diterjemahkan. Al-Quran dalam bahasa Melayu, bahasa Melayu diterjemahkan. Okey, sekarang kita tengok bagaimana mukjizat Al-Quran boleh memusnahkan jin yang ada dalam tubuh adik tadi, dan kita akan tengok pula lepas ni bagaimana seorang lagi pesakit yang kita akan cuba tengok kemukjizatan Al-Quran itu kepada dia, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, sebenarnya kita tampilkan demo ini sebab kadang-kadang Ustaz ada orang tidak mempercayainya. Ya, betul. Bagaimana kewujudan syaitan ini sebenarnya boleh mengganggu manusia. Ya. Sebab barangkali dia belajar di barat dan sebagainya, tidak terjumpa dengan pengalaman seperti ini ataupun ilmu seperti ini, maka kami tunjulkan di Kaca TV. Betul. Bukan untuk membesar-besarkan perkara ini tapi untuk beri maklumat bahawa memang mereka menyesatkan manusia dan boleh mengganggu fizikal kita, bukan sekat spiritual dan mental. Ya, penonton di luar sana boleh tengok betapa gagah seseorang itu apabila jin berada dalam tubuh. Apabila dia kena ayat Quran macam ayam kena sembelih. Betapa mukjizatnya ayat suci Al-Quranul Karim, kerana boleh memusnahkan jin yang ada dalam tubuh dia tersebut. Okey. Ada seorang. Okey, tolong kawal sana. Dia ada network dia. Okey. Okey. Sekarang kita di studio ada 2 orang pesakit sekarang ni yang memang kena ganggu oleh makhluk halus. Apa puan-puan, apa kata kalau kita berehat seketika dan kita cuba settlekan dulu masalah ini dan kita jumpa selepas ini, insya-Allah. Okey. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habib. Alhamdulillah, terima kasih dan tadi ada promo halaqah tentang tajuk macam mainan. Apapun kita kembali pada Al-Kuliah Pembakar Syaitan dan kehebatan Al-Quran, kehebatan azan itu ternyata perempuan kita lihat, dan kalau penonton studio dapat melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kita azan di sini dan kita baca untuk pesakit di sini, ada yang lain tumbang di sana pula. Itulah kehebatan ayat suci dan juga azan-azan yang dilaungkan oleh kita semua yang merupakan kalimah membesarkan Allah SWT. Apapun, kita ada penonton studio yang akan tanyakan soalan kepada Ustaz. Silakan Puan Nora Zalilah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bayi atau kanak-kanak boleh melihat jin dan syaitan dalam pelbagai rupa dan selalunya akan menangis dan meragam. Saya. Mengapa perkara ini terjadi dan bagaimana mengatasinya? Okey, terima kasih Puan. Ini Ustaz cerita bab sawan tangis. Kalau kita faham, kenapa budak tu boleh melihat dan kenapa dia terbeliak ke atas matanya dan sampai peringkat menangis tak henti-hentilah, tersedu-sedu nangis dah. Silakan Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya di sana kita perlu ingat bahawa bayi ini adalah seorang yang bersih jiwanya, tak ada dosa padanya. Dan dia boleh menembusi hijab. Kadang-kadang dia boleh lihat apa namanya jin dan makhluk halus ini yang datang mengganggu dia. Dan kita kena ingat bila kita bincang berkenaan dengan benda yang mengganggu bayi tadi, sebenarnya sejenis jin yang dikatakan Ummus Subyan. Ummus Subyan ni tuan-tuan dan puan-puan, dalam riwayat menyatakan kepada kita bahawa Ummus Subyan ini duduk pada lautan kering. Duduk pada lautan kering. Duduk pada pokok-pokok mati. Duduk pada padang ragu rumput lembu. Duduk makan rumput tu akan jadi padang pasir. Duduk pada manusia dia akan jadi sawan tangis.
Dan kita kena ingat bahawa kebanyakan baby yang boleh melihat jin ini ada sejarahnya. Yang pertama, kita pergi masa mengandung lagi. Kalau masa mengandung tu mak dia yang mengandungkan bayi tadi kena sihir, kena saka, santau dan sebagainya, maka bayi yang akan lahir pun bermasalah. Itu yang pertama. Yang kedua, bayi yang macam mana kena, kebiasaannya bayi yang lahir tak cukup bulan. Bayi yang lahir tak cukup bulan ini, antibodinya dengan iblis lemah, tuan-tuan dan puan-puan. Sidang penonton sekalian. Dia cukup lemah dengan benda-benda gaib ini kalau dia lahir tak cukup bulan. Yang ketiga, bayi apabila lahir dalam masa 40 hari duduk menangis. Nantilah besar, nanti adalah penyakit misteri dia. Jadi fokus kita nak buat macam mana? Al-wiqayatun khairun minal ilaj. Mencegah tu lebih baik daripada merawat. Kita yang tak kena lagi, kita bersedia. Dengan baca satu ayat dalam Quranul Karim, surah An-Nahl. Kalau tengok baby kita menangis ke, kalau kita tengok baby kita sawan tangis ke, tarik masa demam ke, bayangkan sayang baby kita, tuan-tuan dan puan-puan. Kita bela 5-6 bulan elok, sampai 6 bulan, sampailah seumur hayat, dia akan cacat kalau kita tak atasi benda ni. Ayatnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu dalam keadaan kamu tak tahu apa pun, jahil. Lalu Tuhan kurniakan kepada kamu pendengaran, Tuhan kurniakan kepada kamu penglihatan, Tuhan kurniakan kepada kamu hati. Mudah-mudahan kamu bersyukur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayat tadi surah An-Nahl. Ayat berapa saya lupa, tuan-tuan dan puan-puan. Boleh rujuk surah An-Nahl, cari ayat wallahu akhrajakum min butunikum ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Terima kasih Ustaz. Kita pergi soalan yang kedua penonton pula. Silakan Encik Rashidi, silakan. Ya, teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah cara untuk kita mengetahui adanya jin dalam badan manusia? Okey. Satu soalan yang baik, Ustaz Fauzi sebenarnya. Pergi mana pun rawatan Islam, nescaya dia akan scan jin melalui 2 immigration. 2 pintu masuk maksud saya. Jin ni akan masuk dalam manusia melalui 2 pintu ini. Yang pertama sekali, ubun-ubun. Ni pintu asas dia. Yang hidung, telinga, mulut tu jalan tikus dia. Tahu jalan tikus? Pintu masuk besarnya adalah ubun-ubun. Dia masuk melalui ubun-ubun. Sebab tu tadi pesakit tadi saya pegang ubun-ubun dia. Dia dah mula menjadi tangan macam ni dah. Kita dapat imagine dah apa dia ni. Melalui tingkah laku dia. Yang kedua, kita boleh kesan jin juga melalui kaki. Berdasarkan kepada ayat Al-Quranul Karim, ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمُ الشَّاكِرِينَ. Sesungguhnya aku kacau manusia tu kiri, kanan, belakang, depan. Tapi dia tak sebut, tuan-tuan, atas dan bawah. Inilah bodohnya iblis. Sebab tu kita boleh kesan dia dengan ubun-ubun dan kaki. Kata ulama, sebab apa atas ini penting? Sebab seorang manusia itu apabila Allah Rabbul Jalil, jin tak akan masuk dalam tubuh dia. Kaki pula yang pijak ke bumi. Apabila dia ingat uswatun hasanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jin tak bisa masuk dalam tubuh dia. Itu sahaja. Okey, terima kasih Ustaz. Jawapan yang padat. Okey, silakan soalan lagi Ustaz, ya, boleh ya? Encik Muhammad Muzammil, silakan kalau ada soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti yang kita tahu Ustaz, jin masuk ke dalam badan manusia ni melalui liang bulu-bulu roma kita kan. Di manakah jin ni berada di dalam tubuh manusia tu dan mengapa dia masuk ke dalam badan kita? Okey. Itu saja Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, Ustaz Fauzi. Terima kasih kepada yang bertanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi Inna syaitan yajri min bani adam min majrad dam. Iblis itu apabila masuk dalam tubuh manusia, dia boleh masuk dalam urat saraf manusia ini. Dalam neuro saraf manusia itu, jin boleh masuk. Dan ke mana dia nak pergi? Pertama sekali, jin dia nak pada akal manusia.
Akal manusia duduk di mana? Ramai orang berbahas. Kalau orang kata akal di kepala lutut pun kita jangan kata salah. Barang tak nampak. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Cuma ada orang kata akal duduk di otak sebab dia tinggi. Ada orang kata akal di hati. Ulama kata. Jadi apa pun jin akan menuju pada hati, jin akan menuju pada otak. Sebab apabila dia boleh otak manusia, akal manusia, sehebat mana pun manusia itu, maka dia dikatakan majnun dalam bahasa Arab, yang dijinkan. Kita tengok sehebat-hebat kapal terbang yang besar itu. Sehebat-hebat kapal terbang itu pun seorang je driver, pilot dia kecil je. Tapi satu kapal terbang dia boleh bawa ke merata dunia. Iblis pun macam tu, bila masuk dalam akal manusia, dia boleh kontrol tubuh badan manusia mengikut arahan dia apa yang dia nak dengan izin Allah. Okey Ustaz, terima kasih saya. Apa pun kita barangkali demo dulu ya untuk untuk kita settlekan masalah. Soalan lagi. Soalan lagi, kita lupa ada soalan lagi. Silakan soalan lagi. Pembantu-pembantu Ustaz bawa sakit. Okey, kursi silakan. Kursi satu. Sebenarnya kita ada boleh masuk. Kursi satu. Yang tumbang tadi yang lain ni, soalan lagi tak tumbang ni. Dia datang daripada silakan. Kinabatangan. Dari Kinabatangan Sabah. Okey, Sabah. Orang Sabah boleh tengok ya. Warga Sabah ada dalam studio pada petang ini bersama dengan Al-Kuliah. Silakan Ustaz. Okey, sebelum saya buat demo, saya nak ceritakan kepada tuan-tuan yang tidak percaya tentang penyakit gangguan makhluk halus ini. Sememangnya kita tak kena atas batang kepala kita, kita tak percaya. Tapi bila kena atas hidung kita, baru kita percaya. Bukan saya nak suruh taksub, tidak. Tapi letak dalam minda kita bahawa penyakit yang disebabkan gangguan ini banyak sebenarnya. Kita tengok bagaimana kerusi yang dia duduk tu tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton sekalian, kerusi yang dia duduk itu boleh menjadi kerusi karen. Boleh menjadi kerusi karen biiznillah, dengan izin Allah, insya-Allah. Kita akan tengok lepas ni demo seorang lagi kita akan buat. Semua kita pilih orang lelaki sebab ramai yang komplain tiap-tiap hari ustaz perempuan. Maka hari ini kita pilih orang lelaki untuk kita rawat. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, masuk duduk belakang. Tak belakang. Duduk. Tangan tak sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Assalamualaikum. Kamu Islam ke kafir ini? Kafir. Kenapa kamu ganggu manusia? Saya benci manusia. Kenapa kamu benci manusia? Saya benci manusia. Kamu ada berapa ekor dalam tubuh ini? Banyak. Banyak. Kamu Islam kah? Bukan. Bukan. Kenapa kamu kacau dia? Islam. Kenapa kamu kacau dia? Kenapa kamu kacau dia? Kamu takut Al-Quran tak? Kamu takut Al-Quran tak? Takut. Kamu nak keluar ke tak nak keluar? Keluar. Keluar. Kamu nak keluar ke tak nak keluar? Bismillahirrahmanirrahim. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Azan kat telinga je tak? Azan kat telinga. Ni tak apa? Okey, kita tengok kehebatan azan pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ampun. Allahu Akbar, Ampun. Ya Allah. Ampun ya Allah. Allahu Akbar. Ampun ya Asyhadu an la Allah. ilaha illallah. Ampun ya Allah. Asyhadu an Ampun ya Allah. la ilaha
plastik. Okey, dia sudah tunjuk tindak balas. Bila dia muntah, benda tu keluar. Ada plastik tak? Ustaz Fauzi, cepat. Okey, bismillahirrahmanirrahim. حي على الصلاة Bismillahirrahmanirrahim. حي على الصلاة Bismillahirrahmanirrahim. حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر Ampun. Kenapa kamu minta ampun? لا إله إلا الله Tengok Ustaz. Kenapa kamu kacau manusia? Saya benci manusia. Habis tu kamu suka siapa? Saya suka istri dia. Oh. Kamu nak keluar ke tak nak keluar? Tidak. Kamu jangan bohong. Tidak. Kamu takut Al-Quran tak? Takut Al-Quran tak? Okey Ustaz, nampaknya dia Takut degil Al-Quran tak? Ustaz. Takut. Dia degil. Nampak dia degil apa pun orang perempuan sementara Ustaz Okey. halau dia keluar dari jasad orang ini. Baca Apa Qul kata Huwallah. kalau kita berehat seketika dan kita jumpa lagi Cuba selepas mengucap ini la ilaha illallah. insya-Allah. La ilaha illallah. Kalau tak kamu akan dikaren. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Okey. La ilaha illallah. Okey, sudah. Masuk. محمد سيد الكونين والثقلين Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua yang memang setia menanti dan menonton Al-Kuliah pada petang ini dengan tajuk Pembakar Syaitan. Dan Ustaz bukan sekadar menunjukkan demo dan membawa pesakit ke sini untuk dirawat, tapi juga membawa orang kata apa hadiah-hadiah buah tangannya untuk tadapan kita. Dan bolehlah anda beli di mana-mana kedai buku, adanya CD ayat-ayat ruqyah, ayat-ayat jampi Quran untuk membakar syaitan, boleh dipasang di rumah sahaja. Dan yang keduanya kalau kita lihat ada pula DVD kaedah Ustaz merawat menangkis kejahatan menggunakan Al-Quran, dan juga ada bukunya pula. Ni DVD dan CD ada bukunya. Semuanya ada di kedai-kedai buku yang memang pengedar tunggalnya Darul Nu'man. Terima kasih anda semua, boleh beli. Okey. Ruqyah tu apa Ustaz ruqyah tu? Ruqyah. Ruqyah tu apa? Ruqyah benda? tu jampi sebenarnya. Bukan ruqyah perempuan Bukan nama ruqyah. Okey Ustaz, satu lagi Ustaz. Satu soalan dari email kita ni, dia tanya Ustaz, apakah dia Mama Tok ni, apakah kaset dan CD Quran bila dipasang syaitan akan terasa bahangnya? Silakan Ustaz. Okey, terima kasih kepada saudara yang bertanya. Saya nak jawab ringkas-ringkas saja sebab saya pun penat bergelut. Jadi sebenarnya jin ni cukup berkesan. Ta'thirul alal jin fil jasad. Apabila jin mendengar ayat-ayat ruqyah, bacaan ayat-ayat ruqyah. Ruqyah ni apa? Nama orang kau Ustaz Fauzi tanya tadi? Tidak. Ruqyah ini ar-raqi, dalam bahasa Arab ialah jampi. Ridu alayya ruqakum, Nabi kata. Kamu baca pada aku jampi kamu. Ruqyah ini sebenarnya dalam CD ini mengandungi rahsia-rahsia. Ayat mana saya baca orang tadi jadi harimau. Ayat mana saya baca orang tadi terketak-ketak, semua dirakam dalam CD ni. Dengar saja CD ni terus menggeletar. Dan jangan dipasang masa bawa kereta. Dan dia ada dalam buku ini, ayat-ayatnya ada dalam buku ni, dan transfer dalam CD ni dalam bentuk gema. Buku ni dalam bentuk bacaan. Yang boleh didapati mana-mana kedai buku agama yang dikelolai oleh Darul Nu'man. InsyaAllah terdapat banyak di kedai-kedai buku, tuan-tuan boleh dapat untuk mengusirkan jin dalam tubuh kita dan kediaman kita. Okey Ustaz, ni soalan KPA ni. Ya, Dia kata, Ustaz saya dah sakit lama dah. Kemudian berubat menggunakan Al-Quran dengan orang tertentu tapi tak sembuh-sembuh juga. Dia kata, adakah menggunakan rawatan Al-Quran ini ambil masa untuk bunuh syaitan? Okey. Silakan Ustaz. Sebenarnya Ustaz Fauzi, apabila orang datang merawat dengan kita, sidang penonton sekalian, orang datang merawat dengan perubatan Islam dengan menggunakan ayat suci Al-Quran, kita hanya boleh bantu 30%. 70% dialah. Dengan sembahyang malamnya, dengan baca Qurannya, dengan sembahyang fardunya, sembahyang sunatnya, sedekah pun ubat tuan-tuan dan puan-puan. Sedekah ni ubat. Jadi kita boleh bantu 30%, orang lain boleh bantu, dia sendiri boleh bantu 70%. Dan sebab apa jampi ayat tu tak berkesan, ayat ni terberkesan? Sebenarnya hati kita tu keras. Tak pernah menitis air mata mendengar ayat suci Al-Quranul Karim.
Masa sakit inilah kita dengar ayat Quran. Masa kita sihat dulu baca Quran pun tak. Jadi macam mana Tuhan nak tolong kita sidang penonton sekalian? Ya. Okey Ustaz, satu lagi soalannya. Tentang orang yang sentiasa taksub pada ni, sakit sikit panggil jin berubat. Sakit luka sikit panggil jin. Terseluruh tulang panggil jin berubat. Taksub sangat pada jin dengan bom-bom ni, silakan Ustaz. Okey. Ramai masyarakat Melayu memang digemparkan dengan perbomohan. Terutama sekali satu kaedah yang dikatakan menurun. Menurun ini memang satu menggunakan jin pinjam tubuh manusia sekejap, bercakap apa yang dia nak cakap, dia tuduh orang tu, dia tuduh orang ni. Malah Tok Imam, Tok Bilal atas masjid pun habis kena tuduh. Porok peranda manusia an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Itu sebenarnya matlamat iblis. Jadi, jin ni memang suka kepada orang yang mana apabila dia sakit, dia taksub pada jin. Dia demam, oh aku panas, jin tu daripada api. Ni ada jin dalam tubuh aku ni. Dia luka, darah menitik. Ni aku nampak jin duk jilat darah aku ni. Dia patah. Dia tak pergi hospital. Dia kata ni jin patahkan tulang aku. Malah dia tengok kain lasir rumah dia bergerak pun dia kata jin duk main. Orang ni jin, ciri-ciri orang yang jin titik Elio tengok memang suka pada orang jenis ni. Sebab dia mudah mempercayai. Dan kita orang Islam, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Adapun orang beriman itu dia percaya benda-benda gaib. Ke jin pun kena percaya, bukan kena beriman. Cukup sekadar kita letak dalam kepala kita jin tu ada. Bukan beriman dengan dia. Kalau kita taksub, maka kita akan ditimpa dengan pelbagai penyakit. Okey. Saya pernah lihat Ustaz orang yang perutnya membusung, maka dikatakan buatan jin atau buatan orang. Rupanya bila cek dengan doktor, hepatitis B, penyakit hati membengkak, dan yang buatan orang ialah ibu yang hamil saja, itu buatan orang. Okey, saudara perempuan, satu lagi soalan Ustaz. Kenapa semasa solat kita masih lagi diganggu syaitan padahal kita baca Quran dah? Okey, Ustaz. Kita ingat kita solat kita boleh masuk syurga. Malah ada satu syurga Allah Subhanahu Wa Taala, satu neraka yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan, fawailul lil musallin. Neraka wil bagi orang yang sembahyang. Sembahyang macam mana? Bukanlah saya kata si penanya ni sembahyang dia tidak diterima oleh Allah, tidak. Tapi walaupun dalam sembahyang itulah iblis waktu kemuncaknya nak ganggu manusia, sebab masa tu kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Iblis ni diberi kekuatan bisik hati kita, bisik telinga kita, bisik akal kita supaya lalai daripada sembahyang, daripada khusyuk. Sebab dia tahu qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya telah mendapat kejayaan kepada orang-orang Islam yang sembahyang dia khusyuklah sembahyang dia. Bila khusyuk iblis pun tak boleh nak masuk. Takkan kacau dia. Okey Ustaz, apa perkembangan terkini Ustaz untuk besok lusa, program-program Ustaz orang nak ikuti ni, silakan Ustaz. Okey. Terima kasih sidang penonton sekalian. Apabila kita menyentuh tentang makhluk halus ini, kita kena ingat di sana banyak perkara yang perlu kita tahu dan belajar. Sekurang-kurang kalau berlaku kecemasan macam tadi, kita tak panggil Tok Bomo, kita boleh buat sendiri. So, sidang penonton sekalian terutamanya di sekitar KL ini, esok pagi, esok satu hari, kita adakan seminar Saka dan Santau. Seminar Saka dan Santau bertempat di Masjid Bukit Damansara, Masjid Saidina Umar. Kepada sesiapa yang berminat, boleh hubungi nombor telefon 017. Okey, tuan-tuan sila catat. Sudah ada dah. Ya, ada di kaca TV. Sudah ada di kaca TV, sudah saya baca. Yang mana seminar ini akan mendedahkan pada tuan-tuan dan puan-puan bagaimana kita nak kesanlah diri kita ada saka atau santau, dan yang paling penting pencegahan. Al-wiqayatun khairum minal ilaj. Mencegah tu lebih baik daripada merawat. So kita akan ke Masjid Saidina Umar esok beramai-ramai untuk memasuki seminar. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Apapun, jazakumullah khairan katsiran kepada anda semua yang menonton Al-Quran dengan tajuk Pembakar Syaitan. Mudah-mudahan tidak ada syaitan lagi dalam diri kita sebab kita dah bakar dengan suci Quran Al-Karim. Dan perempuan, minggu depan temu janji kita. Kalau hari ini Pembakar Syaitan, minggu depan Terapi Jiwa tajuk kita bersama dengan yang bahagia Ustaz Muhammad Zawi Yusof langsung dari Seri Pentas. Jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How great the wonder of the heavens and the timeless beauty of the night. How great, then how great the Creator. And His stars like priceless jewels, far beyond the reach of kings.
but